بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. InsyaAllah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan sambung pelajaran kita, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan masyarakat Islam. Banyak keutamaan yang kita boleh dapatkan, yang boleh kita perolehi daripada menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nasu kana lahu mislu ajri man 'amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Siapa sahaja yang menghidupkan salah satu sunnahku, lalu sunnah yang dihidupkan itu diamalkan pula oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi sedikit pun daripada pahala mereka. Untuk itu, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sambung pelajaran kita pada buku kita ni, iaitu muka surat yang ke-98. Bagi yang mempunyai buku, silahkan buka muka surat yang ke-8. Yang ke-98. 98 ke 97. Sebentar ya. Oh, 96 ya. 96, sorry. Saya silap. Iaitu bacaan solat Jumat. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang hadis yang menjelaskan tentang bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca ketika melakukan solat Jumat. Ada surah tertentu yang dibaca ataupun yang biasa dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada kenyataannya kita ni boleh memilih surat, boleh membaca surah yang kita kehendaki, tidak ada masalah. Cuman kalau kita nak ikutkan cara Nabi, surah yang biasa baca baginda Nabi dalam solat Jumatnya apa? Mari kita saksikan ataupun dengar bersama, iaitu hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abi Rafi'. Dia berkata, "Istakhlafa Marwan Aba Hurairah 'ala al-Madinah wa kharaja ila Makkah fa shalla lana Abu Hurairah al-Jum'ah." Yang bermaksud Marwan mengangkat Abu Hurairah sebagai gubernur di Madinah. Lalu dia keluar ke Mekah. Ya. فصلى لنا أبو هريرة الجمعة. Kemudian Abu Hurairah menjadi imam salat Jumat kami di Madinah. Kenapa Abu Hurairah menjadi imam salat Jumat? Karena Abu Hurairah adalah salah satu sahabat yang sering bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu dia adalah seseorang yang paling memahami, yang paling mengerti tentang sunnah-sunnah ataupun hukum hakam Islam.
فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. Ini surah yang dibaca oleh Abu Hurairah. Surah yang dibaca oleh Abu Hurairah ketika beliau salat Jumat bersama kaum muslimin. Yaitu setelah membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama, dia membaca surah Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Jelas kita dapat memahami daripada hadis ini bahawa ketika Abu Hurairah mengimami salat Jumat, rakaat yang pertama beliau membaca surah apa tadi? Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah. Pada rakaat yang kedua, Abu Hurairah membaca surah Al-Munafiqun. Inilah dua surah yang dibaca oleh Abu Hurairah ketika mengimami para sahabat ataupun kaum muslimin pada salat Jumat. Yang pertama adalah surah Al-Jumu'ah, yang kedua adalah Al-Munafiqun. Ini boleh kita terapkan, boleh kita praktikkan dalam solat Jumat kita. Kita jangan hanya membaca surah-surah yang ringan sahaja, yang biasa kita dengar, yang biasa kita baca, tetapi sesekali ataupun boleh kita melazimkan bacaan surah Al-Munafiqun dan Al-Jum'ah dalam solat Jumat. Tetapi ini jarang dilakukan oleh imam masjid. Bahkan kita hampir tidak pernah mendengar. Kita tidak pernah mendengar seorang imam yang mengimami solat masjid di masjid-masjid kita ni. Tidak pernah kita dengar mereka membaca surah Al-Jum'ah dalam satu rakaat. Mungkin ada, tetapi dia dijadikan dua rakaat. Dijadikan dua bacaan dalam rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Tapi kalau kita tengokkan kepada Abu Hurairah, beliau membaca pada rakaat yang pertama adalah surah Al-Jum'ah. Kenapa Abu Hurairah membaca surah ini? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah ini dalam salat Jumat. Jadi beliau nak ikutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan surah yang dibaca dalam salat Jumat. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita ni mungkin terasa panjang dalam salat Jumat apabila imam membaca surah Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Memang agak terlalu panjang sebab kita tidak terbiasa. Kita hanya terbiasa membaca surah-surah yang pendek. Qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu je. Surah-surah mufassal yang lain, yang ringan, tidak ataupun jarang dibaca. Bagaimana kita ini mengharapkan pahala yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memaksimumkan bacaan kita dalam salat kita. Hanya surah-surah pendek saja yang dibaca. Baik, kemudiannya Abi Rafi' berkata, qala fa'adraktu Aba Hurairah hina sarafah faqultu lahu. Kata Abu Rafi', selesai solat aku menemui ataupun menjumpai Abu Hurairah dan berkata kepadanya. Lepas solat ni Abu Hurairah langsung didatangi oleh Abu Rafi', oleh Ibnu Abi Rafi'. Dijumpai langsung. Dia nak tanya sesuatu hal yang berkaitan dengan bacaan surah tadi. Faqultu lahu, aku berkata kepada dia, kata Ibnu Abi Rafi', innaka qara'ta bi surataini kana Ali bin Abi Talib yaqra'u bihima bil Kufah. Sesungguhnya engkau telah membaca dua surah yang juga dibaca Ali bin Abi Talib di Kufah. Jadi ini Ibnu Abi Rafi' ini dicerita kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, surah yang engkau baca tadi tu aku pernah juga dengar daripada Ali bin Abi Talib semasa dia solat di Kufah. Kata Ibnu Abi Rafi'. Lalu apa jawaban Abu Hurairah? Ya. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kedua surah itu ketika mengerjakan salat Jumaah. La haula wala quwata illa billah.
Ini seorang sahabat yang memang betul-betul mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara ibadahnya diteladani, dicontohi oleh Abu Hurairah. Cara salatnya, cara wuduknya, cara baca surahnya setelah surah Al-Fatihah ditiru, diteladani. Bagaimana dengan kita yang mengaku mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada kenyataannya banyak di kalangan kita melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru yang dianjurkan untuk diamalkan kita tinggalkan. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita ini mengaku demikian? Macam tak patutlah kalau kita. Okey. Jadi itulah Abu Hurairah. Jadi ini Ali bin Abi Thalib juga membaca kedua surah itu. Ini dalam solat Jumat. Baik. Sekarang daripada Nu'man bin Bashir. Tadi itu daripada riwayat Ibnu Abi Rafi. Sekarang hadis yang dibawakan oleh Nu'man bin Bashir. Dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ati bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah dalam salat Idain, yaitu salat Aidul Fitri dan Aidul Adha. Baginda Nabi apabila mengimami dalam salat Aidul Adha dan Aidul Fitr, beliau membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Ghashiyah, surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Okey. Dan juga pada hari Jumat. Jadi dalam riwayat Nu'man bin Bashir ni, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat Jumat itu membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat yang pertama, dan rakaat yang kedua adalah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Kedua surah ini sangat mudah sekali untuk kita baca. Dia tidak panjang dan juga tidak pendek, sedang. Mufassal, surah mufassal yang sedang. Boleh kita baca ni. boleh kita baca. Kalau kita tak nak baca kalau kita tak nak baca surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafiqun apabila kita menjadi imam. Ya, apabila kita menjadi imam dalam solat Jumat. Okey. Sekarang riwayat daripada Samurah bin Jundub. Dari Samurah bin Jundub, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ati bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Ini sama dengan dengan hadis yang dibawakan oleh Nu'man bin Bashir. Bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat Jumat itu membaca surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Sehingga selesai. Okey. Kita pergi kepada muka surat 98. Bacaan salat Aidul Fitri dan Aidul Adha. Ini sudah disinggung tadi di sebelumnya. Sekarang bacaan baginda Nabi dalam salat Aidul Fitri dan Aidul Adha apabila beliau itu menjadi imam. Dari Waqid Al-Laysi radhiyallahu anhu qala كان يقرأ فيهما الفطر والأضحى بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. Baginda Nabi apabila mengimami salat Aidul Fitri dan Aidul Adha, surah yang dibaca yaitu yang pertama Qaf wal Qur'anil Majid. Ini rakaat yang pertama. Wa qitarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Ini rakaat yang kedua. Jadi yang pertama itu membaca surah Qaf untuk salat Aidul Fitri dan Aidul Adha, dan rakaat yang kedua beliau membaca surah Al-Qamar. Dan sebelumnya sudah diberikan hadis Samurah bin Jundub dan An-Nu'man bin Bashir. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi pada muka surat 97. Tak perlu panjang lebar. Ini bagi yang menjadi imam lah. Kalau yang jadi makmum cukup baca surah Fatihah saja.
mendengarkan bacaan imam. Ini untuk imam, untuk imam. Nah, sekarang bagian yang ketujuh, bacaan solat witir. Nah, sekarang solat witir, bacaan solat witir pula. Jadi semua solat, sama ada solat wajib ke solat sunnah, yang dikerjakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang ada surah tertentu yang dibaca oleh baginda. Walaupun ini sesuatu yang dibolehkan membaca surah-surah yang lain, tetapi lebih eloknya, lebih utama ya, membaca surah yang dibaca oleh baginda Nabi. Nah, lebih utama nih. Karena baginda Nabi lah yang paling mengetahui tentang hukum Islam, tentang mana yang terbaik. Oke, yang ketujuh adalah bacaan solat witir. Nah, solat witir, solat yang dikerjakan setelah solat isya, sebelum tidur ataupun selepas tidur. Nah, solat ganjil ya, solat ganjil. Solat witir dari Ubay bin Ka'ab. Apa bacaan dia? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil ula bisabbih isma rabbikal a'la wa fis thaniyati biqul ya ayyuhal kafirun wa fis thalithati biqul huwallahu ahad. Nah, ini perhatikan nih. Bagi yang melazimkan atau yang membiasakan solat witir, didengarkan nih. Untuk kita menyesuaikan bacaan solat witir kita dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dengarkan hadis ini. Apa surah yang dibaca oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam solat witir? Nah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-A'la pada rakaat yang pertama solat witir. Nah, jadi rakaat solat witir yang dilakukan oleh baginda Nabi membaca surah Al-A'la. Kemudian membaca surah Al-Kafirun pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Selepas dua rakaat baru salam. Nah, ataupun nak disambung kepada rakaat yang ketiga dan membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Nah, rakaat yang ketiga membaca surah Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal Qul huwallahu ahad. Jadi rakaat yang pertama sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Nah, jadi apabila seseorang itu ingin mengerjakan salat witir, bacalah surah-surah ini, surah yang telah dibaca oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tiga rakaat. Tiga rakaat sama ada disambung ataupun dipisah. Salat witir 2 rakaat dulu, baru 1 rakaat salat lagi. Ataupun kita boleh kerjakan 3 rakaat secara sekaligus. Okey. Fa'idha faragha qala 'inda faraghihi. Nah, sekarang apabila habis salat witir, apa yang dia baca? Apabila telah selesai mengerjakan salat witir, beliau membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, 3 marratin yuqilu akhirakunna. Apabila baginda Nabi selesai ataupun habis mengerjakan solat witir, beliau membaca doa Subhanal Malikil Quddus. Ini yang dianjurkan kita lah untuk membaca bacaan selepas kita mengerjakan solat witir, yaitu Maha Suci Raja, Maha Suci Raja. Subhanal Malik, Maha Suci Allah yang Maha Kuasa. Al-Quddusi, Maha Suci. Subhana dengan Al-Quddus ni makna dia adalah lebih kurang sama, yaitu 3 kali. Subhanal Malikil Quddus ni dibaca 3 kali dan ketiga kalinya beliau memanjangkannya. Ketika membaca Subhanal Malikil Quddus yang 3 kali ni dia dibaca panjang. Dalam satu riwayat dia dibaca kuat, tapi tak terlalu kuat. Yarfa'u sautahu. Disebutkan dalam sebagian hadis bahwasanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila telah mengerjakan solat witir, beliau menguatkan bacaan yang ketiga. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Jadi bacaan yang ketiga kali ni Subhanal Malikil Quddus ni agak dikuatkan, tapi jangan terlalu kuat biasa saja. Jadi bacaan pertama
Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Itu bacaan yang disunnahkan. Jangan baca lain. Jangan baca lain. Ini yang disunnahkan apabila seseorang selesai mengerjakan salat witir. Okey. Hadis yang senada ataupun hadis yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan An-Nasa'i dari Abdullah ibn Abbas. Kedua hadis tersebut disahihkan oleh Albani rahimahullahu taala. Okey, kita sambung pada muka surat 99. Bagian yang ke-8, bacaan salat subuh hari Jumaat. Sekarang ni kita akan membahas tentang bacaan solat subuh hari Jumaat. Solat subuh ni ya, solat subuh hari Jumaat. Bukan hari yang lain. Kalau hari yang lain ni kita sudah jelaskan ya. Kita sudah jelaskan di di muka. Di antaranya bacaan solat subuh pada hari biasa adalah baginda Nabi membaca surah Qaf Al-Quran Al-Majid, kemudian membaca surah Al-Waqi'ah dan semisalnya, membaca Wal-Laili Idza As'as, kemudian Wal-Laili Idza As'as iaitu surah At-Takwir. Kemudian lagi membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, sekarang apabila beliau mengerjakan solat subuh pada hari Jumaat, apa surah yang beliau baca? Okey. Ini boleh kita terapkan. Boleh kita praktekkan sama ada kita menjadi imam ataupun makmum. Okey. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ah fi salatil fajr. Alif lam mim." Surah Sajadah. Alif lam mim. Surah Sajadah ya. وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. Itu surah Al-Insan. Jadi maksud dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Sajadah dan Al-Insan dalam solat subuh pada hari Jumaat. Jadi yang sunnah, kalau kita nak ikutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan bagi kita apabila hari Jumaat ya, imam itu membaca surah Sajadah pada rakaat yang pertama, dan rakaat yang kedua adalah hal ata 'alal insani hinun minaz zahri lam yakun syai'an madhkura. Dan ini yang sunnah dan ini afdal. Kalau kita nak ikutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baca surah ini bagi yang menjadi imam. Adapun bagi yang menjadi makmum tinggal hanya mendengarkan sahaja. Hadis serupa diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Ibnu Baz berkata, inilah sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah seorang imam membaca kedua surah itu dalam solat subuh pada hari Jumaat, walaupun sebagian jamaah membencinya kerana kemalasan mereka. Ini yang disunahkanlah. Yang disunnahkan bagi imam apabila hari Jumaat mengerjakan solat subuh, surah yang dibaca adalah Sajadah rakaat yang pertama, dan rakaat yang kedua adalah surah Al-Insan. Kata bin Baz, dua surah ini merupakan yang paling utama untuk dibaca pada solat subuh hari Jumaat. Karena hadisnya sudah jelas. Tetapi ada sebahagian yang tidak suka apabila membaca kedua surah ini. Kenapa? Karena dikira dua surah ini adalah panjang. Padahal tidak panjang, biasa saja. Yang panjang adalah surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Dan ketiga surah lainnya itu yang panjang. Kalau yang ini tak panjang. Kenapa kita merasa panjang dengan surah As-Sajadah dengan Al-Insan? Karena kita tidak pernah mempraktekannya. Sebab kita dah biasa mendengar ataupun membaca surah-surah yang pendek. Kalau kita biasa membaca surah Sajadah dengan Al-Insan ni, insya-Allah kita merasa nyaman, merasa elok mendengarkan surah ini. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Hanya orang malas saja
yang tidak mau mendengarkan kedua surah ini. Kadang ada sebagian yang sudah yang sudah terlanjur malas, dia tidak datang kepada masjid di mana imamnya membaca kedua surah ini karena terlalu panjang. Ada yang seperti itu. Ini untuk Allah, kita beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk membaca dua surah ini, mungkin dalam 15 menit ataupun 10 menit. Bayangkan, ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah, menyembah Allah, salat, baca Al-Quran dan sebagainya. Mengapa kita merasa malas ketika kita hendak mendengarkan bacaan Al-Quran dalam salat? Padahal sebaik-baik bacaan itu dalam salat. Sebaik-baik kita mendengarkan bacaan dalam salat. Apalagi bacaan itu panjang. Semakin banyak ayat ataupun huruf yang kita dengar dalam bacaan salat itu, semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Kenapa kita bermalas-malas untuk mendengarkan ini? Padahal setiap hari di tangan kita kanan kiri ada gadget, ada telepon. Tengok Facebook, tengok Instagram, tengok WhatsApp, 1 jam, 2 jam tidak terasa. Tetapi ketika kita nak berinteraksi kepada Allah, 15 minit saja kita mengira lama. Lama sekali. Why? Berarti kita yang bermasalah. Bukan imam yang bermasalah. Makmum yang bermasalah. Perlu diperbaiki dia. Perlu introspeksi diri. Kenapa dia malas untuk mendengarkan Al-Quran ini? Ada penyakit dalam hatinya. Apa penyakit dia? Malas dan syaitan. Itu penyakit dia. Okey. Kesimpulan dia. Imam Ibn Khuzaimah menyebutkan dalam sahihnya, perbezaan bacaan surah yang tersebut dalam hadis-hadis di atas adalah dalam konteks hukum. Boleh. Jadi bolehlah. Di sini kan ada perbedaan di atas ni. Perbedaan bacaan solat dalam witir, dalam Idul Fitri. Ya, ini perbedaan dalam hukum boleh saja. Boleh baca ini, boleh baca ini. Boleh hukumnya bagi orang yang mengerjakan solat membaca Al-Quran. Dan Al-Quran tambahan yang disukainya dalam solat maghrib dan solat fardu yang lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah. Ia tidak dilarang membaca surah apa sahaja yang terdapat dalam Al-Quran. Hanya sahaja jika seseorang menjadi imam, hendaknya memilih surah yang ringan, bukan bacaan yang panjang, agar tidak menimbulkan fitnah terhadap mereka, para makmum. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, apakah kamu ingin menjadi orang yang menimbulkan penebar fitnah? Fitnah juga? Sebagaimana perintah Nabi SAW kepada para imam solat untuk meringankan bacaan Al-Qurannya, hendaklah siapa saja yang menjadi imam meringankan bacaannya. Cuman macam ni. Jadi kalau kita nak jadi imam, kita perlu tengoklah kepada jamaah lah. Kalau jamaah dia ataupun makmum dia ada orang yang sangat lemah, orang tua ke orang muda ataupun orang yang mempunyai hajat, lebih baik tu solat tu diringankan, bacaan diringankan. Jangan mengambil bacaan yang panjang seperti baca surah Al-Baqarah sampai 3 surat muka ataupun surah Al-Imran dan sebagainya. Jangan. Kita baca surah yang ringan, ayat-ayat mufassal yang ringan. Dan jangan terlalu pendek. Kalau kita baca surah yang pendek ni, pada hakikatnya kita ni mengajarkan kepada kepada makmum supaya sentiasa membacakan ayat-ayat yang pendek. Jadi apabila seorang imam itu membaca surah yang panjang, mereka akan menjadi malas untuk mendengarkan bacaan itu. Baik. Buku surat yang ke-100, iaitu bagian yang ke-9. Bacaan solat sunnah fajar, iaitu solat sunnah sebelum subuh. Sekarang ni kita akan mempelajari ataupun mendengarkan bacaan solat sunnah fajar yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat sunnah fajar ini adalah solat sunnah rakaat qabliyah subuh. Itu 2 rakaat yang dikerjakan sebelum mengerjakan solat subuh. Ada bacaan tertentu, ada bacaan tertentu. Hadis yang menerangkan surah yang dibaca dalam solat sunnah sebelum subuh antara lain. Pertama, yang baca ada beberapa. Pertama, membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kalau kita nak mengerjakan solat sunnah fajar, solat sunnah sebelum subuh,
itu ada bacaan yang dianjurkan. Ya, yang pertama yaitu surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua adalah Al-Ikhlas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay al-fajr, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Yang bermaksud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada dua rakaat salat sunnah fajar. Ini sudah jelas bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan salat sunnah fajar, rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun, rakaat yang kedua adalah membaca surah Al-Ikhlas. Kalaupun kita tidak mau membaca dua surah ini, kita boleh membaca surah Al-Fatihah saja. Tidak ada masalah. Cuman yang sunnah, kalau kita nak ikutkan sunnah, selepas kita membaca surah Al-Fatihah, rakaat yang pertama kita baca surah Al-Kafirun, rakaat yang kedua kita membaca surah Al-Ikhlas. Ini yang pertama ya. Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Yang kedua, membaca surah Al-Baqarah ayat yang ke-136 dan surah Ali Imran ayat yang ke-64. Ini jarang-jarang ya. Jarang orang yang membaca surah ini. Mungkin yang dia baca adalah yang riwayat yang pertama tadi. Riwayat Abu Hurairah yang pertama tadi, yaitu rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Yang membaca surah Al-Baqarah ayat yang ke-136 ataupun Ali Imran ayat yang ke-64 ini mungkin jarang. Mungkin jarang kalau ada. Mari kita tengok hadis dia daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. Tengoklah takut salah baca. Dalam surah surah Al-Baqarah ayat yang ke-136. 136. Ini tak panjang ya. Satu ayat je. Betul. وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Ayat yang ke-136 surah Al-Baqarah. Ini yang dianjurkan untuk dibaca pada rakaat yang pertama. Satu ayat saja. Sedangkan rakaat yang kedua, wallati fi ali Imran ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna arbaban min dunillah. Tengok ni. Jadi ayat yang pada rakaat yang kedua disunnahkan membaca satu ayat, yaitu pada surah Ali Imran ayat yang ke-64. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna arbaban min dunillah, sampai selesai. Ini yang kedua, riwayat yang kedua, riwayat Ibnu Abbas. Pada rakaat yang pertama, salat sunnah fajar membaca ayat yang ke-136 surah Al-Baqarah, dan rakaat yang kedua membaca ayat yang ke-64 surah Ali Imran. Ini disunnahkan kalau kita tak nak baca surah Al-Kafirun ataupun surah Al-Ikhlas. Okey. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, inilah yang menjadi dalil mazhab kami, mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama, yakni disunnahkan membaca salah satu surah tersebut setelah Al-Fatihah. Disunnahkan pula untuk membaca dua surah ataupun dua ayat tersebut, kerana hal tersebut termasuk sunnah.
Imam Malik dan majoriti muridnya berpendapat tidak ada surah yang dibaca selain surah Al-Fatihah. Ini kalau Imam Malik ni dia pendapatnya lain. Jadi murid Imam Malik dan pengikutnya ni tidak ada surah yang dibaca selain surah Al-Fatihah. Jadi kata Imam Malik, dalam solat sunnah fajar yang dibaca hanyalah surah Al-Fatihah saja. Sama ada rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua. Tapi jumhur ulama ada surah tertentu yang dibaca selepas Al-Fatihah. Itu Al-Kafirun, Al-Ikhlas ataupun ayat yang ke-136, surah Al-Baqarah, dan pada rakaat yang kedua ayat yang ke-64 surah Ali Imran. Okey. Sebagian ulama salaf menyebutkan tidak ada satupun surah yang dibaca sebagaimana yang tersebut dahulu. Dua pendapat terakhir menyelisihi sunnah yang sahih dan yang qat'i. Sudah tidak dipertentangkan lagi. Dua pendapat ini memang dia menyelisihi sunnah. Yang sunnah selepas baca Al-Fatihah rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua selepas membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas ataupun ayat tadi. Okey, sekarang bagian yang ke-10. Faedah. Ini ada faedah. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan secara panjang lebar mengenai hikmah membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Serta apa yang terkandung di dalamnya berupa keikhlasan dalam mencari ilmu dan beramal. Sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kalau bukan kerana khawatir memperpanjang penjelasan, tentu akan saya cantumkan semuanya. Okey. Bagian yang ke-10. Berbaring miring ke kanan setelah solat sunnah sebelum solat subuh. Ini yang disunahkan. Apabila seseorang telah mengerjakan solat sunnah fajar, maka disunnahkan, dianjurkan untuk tidur sekejap. Tidur sesaat. Di mana tidurnya dia dalam keadaan berbaring miring ke kanan. Bukan tidur macam biasalah, tetapi tidur berbaring ke kanan. Bagian yang kanan ni dia letakkan di bawah. Baik. Al-Allama Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Zadul Ma'ad menyebutkan, Nabi SAW berbaring di atas pinggang kanan setelah mengerjakan solat sunnah sebelum solat subuh. Inilah riwayat sahih yang disebutkan dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Menurut saya, hadis tersebut yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu ta'ala adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atay al-fajr ittaja'a ala shaqqihi al-ayman. Yang bermaksud, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat sunnah fajar, baginda Nabi ni apabila dia selesai mengerjakan solat sunnah fajar, iaitu sebelum solat subuh, beliau berbaring pada pinggang kanannya. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila seseorang telah mengerjakan solat sunnah fajar, yang disunnahkan jangan langsung solat subuh. Tetapi dianjurkan baginya untuk berbaring sekejap, tidur sekejap. Dengan cara membaringkan bagian kanannya, membaringkan kepada pinggang kanannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla sunnatal fajr fa in kuntu mustayqidatan haddathani wa illa ittaja'a hatta yu'dhana bis salah. Yang bermaksud, apabila selesai mengerjakan solat sunnah fajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajakku berbicara. Jika aku sudah bangun. Namun, jika aku belum bangun, maka beliau berbaring sampai diberitahu untuk mengerjakan solat subuh. Untuk mengetahui keterangan dan pendapat para ulama seputar masalah berbaring ini, lihat kitab Zadul Ma'ad. Cuman ada beberapa pendapat bahawa yang dianjurkan berbaring di sini adalah imam. Yang dianjurkan berbaring di sini adalah imam, bukan makmum. Ada pendapat yang demikian.
Kemudian kata Ibnu Baz, beliau berkata bahwa yang disunnahkan berbaring di sini adalah apabila orang tersebut berada di dalam rumah, bukan di dalam masjid. Sebab solat sunnah itu lebih baik dikerjakan di dalam rumah. Jadi selepas dia mengerjakan solat sunnah fajar tersebut, dianjurkan untuk berbaring ke kanan. Bukan berbaring tidur ya. Berbaring ataupun tidur sekejap dengan cara membaringkan dengan cara berbaring dengan cara berbaring pada pinggang kanannya. Oke. Tetapi kalau dalam masjid nggak boleh. Boleh sebenarnya, cuman kurang elok lah. Takkan dia nak tidur dalam masjid. Masjid ini tempat beribadah kecuali bagi orang musafir ataupun yang memerlukan. Sebab dia dah semalam dia dah tidur, takkan dia nak tidur lagi dalam masjid. Ini kata Ibnu Baz, ini dianjurkan bagi bagi seseorang yang mengerjakan solat sunnah di rumah, bukan di dalam masjid. Baik. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, terdapat rahasia ataupun hikmah dari berbaringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pinggang kanan. Jadi Ibnul Qayyim ni berkata, baginda Nabi ni tidur berbaring di atas pinggang kanan itu ada hikmah, ada tujuan. Apa tujuan dia? Yaitu berkaitan dengan jantung manusia yang letaknya di sebelah kiri. Apabila seseorang tidur di atas pinggang kiri, maka tidurnya akan nyenyak, akan sedap. Kerana jantung dalam posisi istirahat. Itulah sebab yang membuat tidur orang itu nyaman ataupun nyenyak. Apa bahasanya nyenyak di sini? Namun apabila seseorang tidur di atas pinggang kanan, jantung akan tergantung sehingga tidurnya menjadi tidak nyenyak. Kerana jantung dalam posisi seperti ini akan selalu merasa gelisah, terus berdetak kencang, serta menuntut dan cenderung ke posisi yang dapat mengistirahatkannya. Inilah faedah ataupun tujuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baring dengan cara baring kepada pinggang yang kanan. Ini menurut Ibnul Qayyim lah. Menurut pendapat Ibnul Qayyim. Ada hikmah di situ. Okey. Baik. Yes. Mengiring sebelah kanan selepas ya. Tidur berbaring mengiring sebelah kanan. Yes, right. Sembahyang witir ni ada yang 1 rakaat, 3, 5, 7, 9 dan 11. Di mana yang letaknya tahiyat awalnya. Maksudnya apa ni? Di mana nak letakkan tahiyat awalnya. Kafiatnya. Jadi bolehlah. Yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat malam itu sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah 11 rakaat. Jadi beliau itu solat 2 rakaat, lepas tu 1 rakaat. Boleh kita sebenarnya boleh kita solat 11 rakaat ataupun 3 rakaat ataupun 5 rakaat ataupun 7 rakaat ataupun lebih daripada 11, silakan. Yang penting ganjil. Selagi itu dalam jumlah ganjil, dipersilakan, tidak ada masalah. Semakin banyak dia solat, semakin banyak pahala yang dia dapat. Cuman paling sedikitnya solat witir ini hanya 1 sahaja. Kalau dia lagi lagi ada keperluan, lagi ada hajat, mau pergi ataupun mau terus tidur kerana dia penat dan sebagainya, dia boleh terus mengerjakan solat 1 witir saja. Dan dia membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Nanti saya jawab lagi ya. Okey, kita sambung dulu. Okey. Soalan saya dah amalkan berbaring ini, tetapi saya nak tanya berbaring di sejadah atau boleh di tempat lain? Okey, alright. Sejadah itu kira-kira tempatnya untuk apa? Tempat untuk solat. Jadi kalau boleh jangan berbaring di atas sejadah. Kenapa? Takut kita tiba-tiba terkeluar air liur dan air liur tersebut mengenai sejadah kita. Jadi kalau boleh lah.
Tapi tak ada hal kalau kita nak tidur di atas sejadah ke ataupun di atas apa ni, tak kisah, boleh je sebenarnya. Cuma lebih baiklah sebab sejadah itu kita gunakan untuk apa ni, untuk meletakkan dahi kita, untuk kita solat di atasnya. Jadi kita apa ya, jadi kita muliakan. Tapi boleh juga kita gunakan untuk ni, tak ada masalah. Cuma tadi dikhawatiri kita akan mengeluarkan apa air liur ke ataupun sesuatu yang mungkin mengganggu lah seperti itu. Lebih baiknya dihindarkan. Nah, okey, muka surat 103. Okey, muka surat 103, bagian yang ke-11. Ya, menguatkan ataupun mengeraskan sebahagian bacaan pada solat zuhur dan asar. Ada sunnah. Yang kita pahami selama ini, yang sunnah dalam solat sirriyah, dalam solat zuhur dan asar, bacaan dia adalah tidak dikeraskan. Tidak dikeraskan. Hanya boleh kita dengarkan kepada yang membaca. Yang selama ini kita ajari. Yang selama ini kita pelajari. Namun di situ ada penjelasan lain. Mengeraskan sebahagian bacaan pada solat zuhur dan asar. Berarti bermakna boleh kita mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah setelah Fatihah dalam solat zuhur dan asar. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina." Yang bermaksud Rasulullah mengerjakan solat zuhur dan asar bersama kami, kata Abu Qatadah. Fayaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asr fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil Kitab wa suratain. Pada 2 rakaat pertama, beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surah. Ya, wa yusmi'una al-ayata ahyanan. Kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaannya kepada kami. Wa yutawwilu ar-rak'atal ula, ya. Wa yutawwilu ar-rak'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayayn bi Fatihatil Kitab. Pada rakaat pertama beliau memanjangkan bacaan dan pada 2 rakaat terakhir beliau hanya membaca Al-Fatihah. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahawa baginda kadang-kala memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihah dan surah yang dibaca selepas surah Al-Fatihah kepada para sahabat dalam solat. Diperdengarkan. Maksudnya dikeraskanlah. Kalau diperdengarkan di sini berarti dikeraskan. Sehingga para sahabat yang menjadi mendengar bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini tidak sentiasa, tidak selalu dilakukan oleh baginda, kadang-kala. Wa yusmi'una al-ayat ahyanan. Ahyanan ni makna dia adalah kadang-kadang, kadang-kala. Kadang-kala baginda memperdengarkan bacaan kepada kita. Kata Ibnu Baz, mufti Arab Saudi dahulu, dia berkata bahawa yang sunnah adalah membaca surah Al-Fatihah ataupun surat yang lain dengan bacaan sirriyah, dengan bacaan yang perlahan. Sehingga kita yang menjadi imam ataupun yang makmum itu yang hanya mendengarkan. Ini yang sunnah. Cuma kata beliau, tapi kadang-kala yang paling utama kita hendaknya juga memperdengarkan bacaan kita kepada makmum. Bolehlah. Boleh. Kadang-kadang kita memperdengarkan bacaan kepada makmum. Tetapi ini tidak sentiasa dilakukan, tidak selalu dilakukan. Okey, di sini disebutkan, kemudian hadis ini dijadikan judul ataupun dijadikan tajuk bab, iaitu bab al-jahru bil ayah ahyanan fi salati az-zuhri wal 'asri, yang bermakna mengeraskan bacaan pada solat zuhur dan asar sewaktu-waktu. Bolehlah, boleh. An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan hadis ini bermakna bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menerangkan harusnya mengeraskan bacaan surah-surah dalam solat-solat sirriyah.
Jadi kata Imam Nawawi ini, hadis ini menjadi dalil bahwa hadis ini menerangkan seseorang itu boleh mengeraskan ataupun menguatkan bacaan surah-surah dalam solat-solat sirriyah, yaitu solat zuhur dan solat asar. Boleh kita pendengarkan bacaan itu ke makmum. Kerana sejatinya mensirkan ataupun tidak memperdengarkan bacaan tersebut bukanlah termasuk syarat sah solat. Kita tidak memperdengarkan bacaan solat kepada makmum itu tidak menjadi syarat sahnya solat. Namun hanya disunnahkan saja. Yang sunnah memang demikian. Bacaan itu tidak diperdengarkan kepada makmum. Cuman sunnah juga apabila makmum itu sewaktu-waktu memperdengarkan bacaan itu kepada makmum. Hadis ini juga bermakna bahwa mengeraskan bacaan itu lahir dari mentadabburi makna ayat. Sehingga lidah melafazkannya dengan keras tanpa disengaja. Hadis ini nih yang dibacakan tadi itu kata Imam Nawawi juga mempunyai makna bahwa mengeraskan bacaan itu lahir dari mentadabburi makna ayat. Jadi maksudnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan tersebut karena beliau mentadabburi maknanya. Sehingga beliau melafazkannya dengan suara yang keras. Karena beliau saking mentadabburi, saking menikmati tentang kandungan dan maksud ayat itu. Ini kata Imam Nawawi. Jadi boleh sekali-kali lah. Sekali-kali kita boleh menjaharkan, menguatkan. Tapi bukan sangat kuat. Kuat biasalah. Makmum itu boleh mendengar. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, tidak memperdengarkan bacaan ayat itu hanya dalam konteks solat zuhur dan asar. Namun kadang-kadang para sahabat Nabi memperdengarkan ayat di dalam dua solat itu. Cuman macam ni, kalau kita nak terapkan, nak amalkan sunnah ini, kita tengok dulu jemaah kita. Kalau mereka majoriti daripada mereka adalah orang yang mempunyai kepahaman tentang hal ini, boleh kita menjaharkan, boleh kita mengeraskan ataupun menguatkan bacaan kita. Tetapi apabila makmum itu adalah orang yang tidak berpengetahuan, kebanyakan daripada mereka adalah orang yang fanatik, ilmunya tidak luas, hanya satu mazhab saja yang dia ketahui, lebih eloknya imam itu mensirkan, tidak memperdengarkan bacaan tersebut. Tengoklah kepada makmum. Takut terjadi fitnah nanti. Tiba-tiba nanti selepas dia solat, makmum langsung bertanya ataupun langsung menuduh. Mungkin dia akan bertanya, kenapa kamu mengeraskan bacaan ini? Kenapa kamu menguatkan pada bacaan ini? Padahal sekarang kita mengerjakan solat zuhur ataupun asar. Akan menjadi fitnah kan? Jadi kita tengok dululah kepada keadaan makmum. Kalau mereka paham, mempunyai kepahaman, atau kebanyakan dari makmum kita itu adalah para ustaz ataupun dai ataupun orang-orang yang berpendidikan, bolehlah kita menjaharkan bacaan solat dalam solat zuhur dan asar. Tetapi mereka adalah orang awam, orang yang tidak mengetahui tentang sedikit yang mempunyai pengetahuan ilmu agama, lebih baik jangan kita menjaharkan. Kecuali apabila kita nak jelaskan kepada mereka. Itu adalah satu kelebihan. Baik. Okey. Al-Allamah Ibnu Bas berkata, disunnahkan untuk mengeraskan bacaan sewaktu-waktu pada solat-solat sirriyah karena Rasulullah melakukannya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari. Jadi ini kita sudah mendapatkan ilmu dah. Selama ini kita hanya mengetahui bahawa dalam solat asar dan zuhur bacaan dia adalah sir, tidak diperdengarkan. Sekarang kita sudah tahu bahawa baginda Nabi sewaktu-waktu ataupun kadang-kadang memperdengarkan bacaannya ketika mengerjakan solat zuhur dan asar. Itu bermakna bahawa kita boleh melakukan demikian. Tetapi ini tidak boleh dilakukan secara terus-menerus, secara berkontinu tidak. Tetapi kadang-kadang seminggu satu kali ataupun setiap bulan dan sebagainya, boleh. Sesuaikan dengan keadaan. Baik.
Ibnu Baz rahimahullah juga berkata seorang imam disyariatkan untuk sewaktu-waktu mengeraskan bacaannya berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwasanya Nabi kadang-kadang mengeraskan bacaannya pada salat zuhur dan asar. Ini ilmu ni. Sangat elok apabila imam itu menjelaskan kepada makmum bahwa dia akan menjaharkan bacaan dalam salat zuhur dan asar. Karena ada hadisnya. Ya, karena ada riwayat yang sahih dalam sahih Muslim dan Bukhari bahwa baginda Nabi pernah mendengarkan bacaannya pada salat zuhur dan asar. Okey, bagian yang ke-12. Doa, tasbih dan ta'awudz pada ayat-ayat yang sesuai. Tengok ni. Ini satu ilmu lagi bagi kita ni. Mungkin selama ini kita apabila mendengarkan ayat yang menjelaskan tentang siksa ke ataupun ayat yang menjelaskan tentang rahmat, mungkin kita diam saja, mendengarkan saja. Padahal kalau kita mendengarkan ayat yang menjelaskan tentang siksa ataupun rahmat, disunnahkan untuk berdoa. Nah, seperti mana yang akan kita pelajari ni. Doa, tasbih dan ta'awudz pada ayat-ayat yang sesuai. Maksudnya kita boleh baca doa dalam bacaan solat kita. Dalam bacaan solat kita. Boleh bertasbih, boleh membaca ta'awudz. Bagaimana caranya? Okey. Kita dengarkan hadis daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailatin," yang bermaksud kata Huzaifah, pada suatu malam aku mengerjakan solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faftataha al-Baqarah. Kemudian beliau mengawali dengan membaca surah Al-Baqarah. Ini solatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau menandingi solat baginda Nabi? Solat malam beliau itu membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Solat malam baginda Nabi. Solat malam kita macam mana? Apa surah yang kita baca? Surah yang kita baca biasanya adalah Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Bahkan ada yang tidak bangun. Itulah kita. Ni. Ya, jadi beliau itu membaca surah Al-Baqarah tentunya selepas membaca surah Al-Fatihah ni ya. Fakultuh yarka'u indal mi'ah. Hudzaifah ni Hudzaifah ni yang menjadi makmum kepada baginda Nabi ni, dia dalam hatinya berfikir. Mungkin beliau akan rukuk pada ayat yang ke-100. Kata Hudzaifah. Dari saking panjangnya. Mungkin baginda Nabi ni dia akan rukuk nanti apabila beliau sudah sampai kepada ayat yang 100. Mungkin. Dalam hati dia. Summa madha faqultu yusalli biha fi rak'atin. Famadha faqultu yarka'u biha. Apa maksud dia? Ternyata beliau meneruskan bacaannya. Aku berkata lagi. Beliau menuntaskan satu rakaat dengan membaca surah Al-Baqarah. Ternyata beliau meneruskan lagi. Allahu Akbar. Selepas baca surah Al-Baqarah disambung dengan surah yang lain. Aku pun berkata lagi. Beliau mungkin segera rukuk. Mungkin beliau ni akan rukuk ni selepas baca surah ini. Mungkin. Macam itulah. Sama sahabat kan. Juga manusia kan. Baik. Summa iftataha an-nisaa faqara'aha. Summa iftataha ala Imran faqara'aha. Yaqra'u matarasilan. Ternyata beliau sambung melanjutkan dengan membaca surah An-Nisa dan Ali Imran secara tartil, pelan, sesuai dengan tajwid. La haula wala quwwata illa billah. Jadi solat beliau itu satu rakaat disambung dengan surah yang lain. Lepas Al-Baqarah baca surah apa tadi? Surah Ali Imran. Lepas Ali Imran An-Nisa. La haula wala quwwata illa billah. Dan dibaca dengan tartil. Tartil dengan perlahan, dengan emat, panjang pendek, dan tajwid dan sebagainya. La haula wala quwwata illa billah. Okey.
Nah, sekarang ini fokus kita. Idza marra bi ayatin, nih yang nak jelaskan nih. Idza marra bi ayatin biha tasbihun sabbaha. Apa maksud dia? Bila menjumpai ayat yang ada tasbihnya, beliau mengucapkan tasbih. Apabila beliau dalam bacaannya menjumpai perkataan atau kalimat yang mengandung tasbih, maka beliau juga akan membaca tasbih. Subhanallah. Akan membaca subhanallah. Oke. Apabila beliau, lagi ni, wa idza marra bi su'alin sa'alah. Apabila beliau melewati ayat yang menganjurkan untuk meminta kepada Allah, beliau meminta kepadanya. Jika baginda Nabi ni menjumpai ayat yang mengandung doa, permintaan kepada Allah, beliau langsung berdoa. Satu contoh, ud'uni astajib lakum. Beliau langsung berdoa kepada Allah. Doa apa saja boleh diminta. Padahal ketika itu baginda lagi membaca surah. Apakah dia akan kacau ataupun mengganggu? Tidak. Ini adalah sunnah. Jadi boleh kita terapkan. Apabila kita melakukan solat, lalu kita dalam solat tersebut kita membaca satu ayat. Ayat itu menjelaskan tentang tasbih tentang menjelaskan tentang mensucikan Allah, ataupun ayat itu menjelaskan tentang anjuran untuk meminta kepada Allah, maka ketika itu kita dianjurkan untuk berdoa. Dan tentunya doa kita dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Melayu. Sebab kita dalam keadaan solat. Doa yang kita hafal itu baca. Apa doa yang kita hafal? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ataupun Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ataupun doa-doa yang kita hafal boleh dibaca. Sama ada doa itu daripada Al-Quran ataupun sunnah, boleh kita baca. Kemudian wa idza marra bi ta'awudin ta'awadha. Dan bila beliau itu menjumpai ayat yang menjelaskan tentang perlindungan, beliau memohon perlindungan kepada Allah. Jadi beliau itu apabila berjumpa dengan ayat yang menjelaskan tentang perlindungan ataupun azab ataupun siksa, beliau membaca ta'awud ataupun meminta perlindungan kepada Allah. Seperti membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Dipersilakan, no problem. Ini yang sunnah. Ini adalah perkara sunnah. Kalau kita hidupkan sunnah ini, kita sampaikan kepada orang yang tak faham, banyak pahala yang akan kita dapatkan. Dan ini tidak akan kacau solat kita. Solat kita tetap sah. Bahkan solat kita lebih utama. Akan mendapatkan kesempurnaan dalam pahala solat. Okey. Sekarang kita dengarkan komentar Imam Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam syarah Muslimnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Dan beliau syarah. Kata beliau, hadis ini menunjukkan sunnahnya melakukan hal tersebut. Sunnahnya berdoa ataupun membaca tasbih ketika kita melewati suatu ayat yang menjelaskan tentang tasbih ataupun ataupun permintaan. Baik bagi orang yang membacanya dalam solat maupun di luar solat. Sama ada di dalam solat ataupun di luar solat, kata Imam Nawawi, disunnahkan. Kita buka Al-Quran, baca Al-Quran, tiba-tiba kita berjumpa ataupun bertemu dengan satu ayat yang menjelaskan tentang siksa. Contoh ni, kita baca surah Al-Anfal ayat yang ke-35. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Kita mendengar ayat ini, فَذُوقُوا الْعَذَابَ, maka rasakanlah al-azab, siksaan, bima kuntum takfurun, bagi balasan apa yang engkau dustakan, apa yang kau kafirkan.
Lalu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Dipersilakan, no problem. Ataupun kita ketika solat ketika baca Quran kita menjumpai tentang ayat-ayat syurga yang menjelaskan tentang surga ataupun balasan bagi orang yang bagi orang yang balasan bagi orang yang ya balasan surga ataupun neraka lah, kita boleh berdoa. Contoh di sini, Innallaha ghafurur rahim. Ayat ini menjelaskan tentang Allah yang maha mengampuni dosa, lagi maha mengasihani. Nah, kita membaca ayat ini, Innallaha ghafurur rahim. Kita langsung baca doa, Allahumma firli warhamni. Ini sunnah. Kalau kita nak ikutkan pendapatnya ataupun syarahan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. Sedangkan menurut mazhab kami, yakni Asy-Syafi'iyah, hal itu disunnahkan bagi imam, makmum dan orang yang mengerjakan solat sendirian. Dalam mazhab Syafi'i, hadis ini berlaku bagi imam ataupun makmum dan orang yang mengerjakan solat sendirian. Boleh. Bila dia berjumpa atau melewati ayat yang demikian, boleh dia langsung baca tasbih ataupun berdoa ataupun baca ta'awudz. Imam An-Nasa'i memberi tajuk kepada bab dalam bukunya mengenai salah satu hadisnya dalam Sunan An-Nasa'i, yakni bab ta'awuzul qari idza marra bi ayat al-azab. Ni. Dalam Sunan An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i ini dia membuat tajuk khusus. Tajuk dia iaitu ucapan ta'awudz orang yang membaca Al-Quran apabila melewati ayat yang berisi tentang siksaan, tentang azab. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Contohlah kita baca dalam solat, kita langsung berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Contoh kita bertemu dengan ayat tentang hisab. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang kitabnya diberikan dengan tangan yang kanan, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, tolong hisablah kami dengan hisab yang mudah. Berdoa kepada Allah. Okey. Kemudian lagi beliau membuat bab ataupun tajuk Mas'alatul Qari. Mas'alatul Qari idza marra bi ayat rahmah, yaitu doa permintaan orang yang membaca Al-Quran apabila melewati ayat yang berisi rahmat. Ya. Jadi maksud dia adalah apabila kita mengerjakan solat sunnah, dalam suatu pendapat sama ada solat sunnah ataupun wajib, dan kita melewati ataupun membaca ayat azab ataupun ayat yang menjelaskan tentang permintaan dan sebagainya, maka kita di situ boleh ataupun disunnahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hazm menyebutkan muka surat 106. Ibnu Hazm menyebutkan dalam Al-Muhalla, kami mensunnahkan bagi siapapun yang mengerjakan salat apabila melewati ayat yang berisi rahmat untuk berdoa meminta kurnia kepada Allah Azza wa Jalla, juga berdoa meminta perlindungannya agar dihindarkan dari neraka apabila melewati ayat yang berisi tentang azab. Tapi perlu diingat, berdoa ni dia mesti mengucapkan dalam bahasa Arab. Jangan berdoa dalam bahasa Melayu, ni tak boleh. Sebagian ulama pengikut mazhab seperti pengikut Abu Hanifah dan sebagian pengikut Ahmad bin Hanbal menentukan bahawa hal tersebut dilakukan hanya pada solat sunnah. Ini dalam pengikut sebahagian pengikut Imam Abu Hanifah dan sebahagian pengikut Imam Ahmad ibn Hanbal
bahawa yang disunnahkan berdoa itu hanya pada solat sunnah saja. Ini pandangan pengikut Imam Abu Hanifah dan sebahagian Ahmad bin Hanbal. Kalau kita nak ikutkan pendapat Imam Nawawi tadi, Syafi'i dan imam-imam yang lain, iaitu disunnahkan berdoa sama ada solat sunnah ataupun solat wajib. As-Sindi menyebutkan dalam catatan kaki kitab Sunan An-Nasa'i, para ulama kami yang bermazhab Hanafi mengamalkannya hanya pada solat sunnah, sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Al-Allama Al-Mubarakfuri menyebutkan di dalam Tuhfatul Ahwazi, Syarhut Turmudi, teks hadis tersebut dengan jelas menyebutkan atas sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhenti dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal ketika melewati ayat yang mengandung rahmat. Demikian pula beliau berhenti dan memohon perlindungan kepadanya pada saat melewati ayat yang mengandung azab, dilakukan pada solat malam. Ini menurut Al-Allama Al-Mubarakfuri. Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Nailul Awtar, lahiriah, secara zahirnya hadis tersebut menunjukkan bahawa hal itu disunnahkan bagi siapa sahaja yang membaca ayat tersebut, tanpa dibezakan antara orang yang tengah mengerjakan solat dan tidak mengerjakannya, serta antara imam dan makmum. Inilah yang dipegang oleh para pengikut mazhab Syafi'i. Syekh Muhammad bin Ali Adam menguatkan hal tersebut dalam Syarhun Nasa'inya. Tampaknya penulis kitab Sunan An-Nasa'i, iaitu An-Nasa'i, menyetujui pendapat jumhur yang mensunnahkan hal itu dilakukan oleh setiap orang yang mengerjakan solat. Sebab hal itu disebutkan secara umum dan tidak dibatasi dalam solat sunnah. Menurutku, inilah pendapat yang kuat, dan orang yang memakruhkan hal itu dalam solat fardu tidak mempunyai dalil. Adapun mengenai alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya dalam solat fardu, hal itu dikarenakan beliau tengah menjadi imam dan khawatir jika solatnya menjadi terlalu lama. Seperti itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam jika khawatir solatnya menjadi terlalu lama, yakni tidak melakukannya. Jadi kalau kita nak ikutkan pendapat Imam Syafi'i dan para pengikut Imam Syafi'i ini, sama ada dalam solat sunnah ke, solat wajib sendirian ke, berjamaah ke, ataupun dalam luar solat ke, jika kita menjumpai ataupun membaca Al-Quran, menjumpai ayat-ayat rahmat yang menjelaskan tentang kasih sayang, ataupun menjelaskan tentang azab, ataupun menjelaskan tentang tasbih penyucian, disunnahkan kita membaca tasbih ataupun berdoa dan sebagainya, ataupun berlindung kepada Allah, disunnahkan. Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata dalam pembahasan lain, hal-hal yang boleh dilakukan dalam solat nafilah, solat sunnah, boleh juga dilakukan dalam solat fardu, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kata Ibn Utsaimin. Kata Ibn Utsaimin, mufti Arab Saudi dulu ni, dia berkata, hal-hal yang boleh dilakukan dalam solat nafilah, dalam solat sunnah, boleh juga dilakukan dalam solat fardu. Maknanya tadi kan, dalam hadis itu kan disebutkan bahawa baginda yang berdoa itu ketika beliau melakukan solat malam. Beliau baca surah Al-Baqarah, surah apa, lalu tiba-tiba beliau menjumpai ayat rahmat, ayat azab, beliau berdoa. Ini solat sunnah. Jadi kata Ibn Utsaimin, sesuatu yang boleh dilakukan dalam solat sunnah, boleh juga dilakukan dalam solat fardu, termasuk berdoa ni, membaca tasbih, boleh juga. Imam Abdul Rahman bin Hasan bin Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang doa permohonan dari orang yang membaca Al-Quran ketika melewati ayat yang berisi rahmat. Demikian pula permohonan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla saat melewati ayat yang berisi ancaman dalam solat fardu. Syekh menjawab, hal itu boleh dilakukan dalam solat sunnah menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan dalam solat fardu, kebanyakan ulama mazhab Hanabilah, pengikut Ahmad bin Hanbal, melarangnya dengan alasan hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya sesuai dengan teks hadis. Al-Muwaffiq rahimahullahu ta'ala mengatakan hal itu boleh dilakukan juga dalam solat fardu. Naam. Okey. Kita ambil satu perenggan ya, atau kita habiskan dulu sampai muka surat 108.
Baru minggu hadapan kita akan sambung pada muka surat 109. Hal itu boleh dilakukan juga dalam solat fardu. Kerana pada dasarnya hukum segala sesuatu, iaitu amalan sunnah, berlaku atas yang lainnya pula. Sama selama tidak ada dalil yang mengecualikan. Pendapat ini kuat sebab didukung oleh sabda Nabi SAW tentang bacaan setelah tasyahud akhir. Hendaklah seseorang memilih doa yang disukainya. Hadis ini berlaku umum, baik itu untuk solat fardu maupun solat sunnah. Untuk keluar dari ataupun menghindari perbezaan, maka hal tersebut tidaklah diamalkan dalam solat fardu. Adapun bagi yang tetap mengamalkannya, berarti pelaksanaannya berdasarkan pada dalil tersebut. Silakan siapa yang nak amalkan ni, yang nak ikutkan pendapat yang membolehkan sama ada solat sunnah ataupun solat fardu, dipersilakan. Ataupun dia nak baca doa dalam solat sunnah tersebut, dipersilakan. Ibnu Bas menyebutkan dalam fatwanya, ini kata Ibnu Bas sekarang ni, menyebutkan dalam fatwanya, ketika mengerjakan solat malam, Rasulullah SAW bertasbih apabila membaca ayat tasbih. Dan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla apabila membaca ayat yang berisi ancaman. Jelas. Serta berdoa jika membaca ayat yang berisi janji Allah kepada orang yang melakukannya. Hal ini didasarkan pada riwayat daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Inilah amalan dan sunnah Nabi SAW, yaitu berdoa saat membaca ayat yang berisi janji Allah Azza wa Jalla kepada orang yang beramal kebaikan, berlindung kepadanya manakala membaca ayat yang berisi ancaman, dan bertasbih jika membaca ayat yang berisi asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ibnu Utsaimin berfatwa berdasarkan pendapat jumhur ulama, benar hal tersebut boleh dilakukan oleh imam, makmum dan orang yang mengerjakan solat sendirian tanpa terkecuali. Hanya sahaja disyaratkan bagi makmum agar tidak mengganggu bacaan imam saat melakukannya. Sebagaimana makmum itu memang diperintahkan untuk diam dan menyimak bacaan imam. Sama ada imam ataupun makmum dipersilahkan. Nak berdoa boleh. Dalam solat witir, tarawih ke, dalam solat tahajud ke, makmum nak baca ni, nak berdoa ke, baca tasbih boleh. Tetapi bacaannya itu jangan sampai mengganggu bacaan imam. Ini yang perlu diperhatikan. Okey, di sini Pak Ustaz, solat malam 2 rakaat 1 salam. Solat malam 2 rakaat 1 malam. Tapi yang ditanyakan solat witir kalau bikin 3, 5, 7. Itu di mana tahiyat awalnya atau tahiyat di akhir rakaat sekali saja. Macam mana soalan ni? Solat malam 2 rakaat 1 salam. Okey, saya faham. Solat malam 2 rakaat 1 salam, yes. Tapi yang ditanyakan solat witir kalau buat 3, 5, 7. Itu di mana tahiyat awalnya atau tahiyat di akhir rakaat sekali saja. Ini tak ada tahiyat awal. Solat witir ni ada tahiyat awal, tahiyat akhir je. 1 tahiyat je. 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, kemudian 1 witir, 1 tahiyat. Jadi apabila seorang itu mau buat solat witir, dia buat 2 rakaat pertama. Lalu dia salam. Selepas dia 2 rakaat tu salam. Kemudian setelah salam bangun lagi mengerjakan 2 rakaat. Jadi ni tak ada tahiyat awal, tak ada tahiyat akhir. Hanya 1 tahiyat saja. Jadi 2 rakaat macam kita buat solat tarawih itulah. Lebih kurang macam tu. Okey, nam hada wallahu taala alam. Aku qawli hada astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita insya-Allah taala akan sambung pada minggu hadapan, iaitu bab tentang apa tadi? Lupa ni. 100 berapa tadi tu? Minggu hadapan iaitu kita akan mempelajari tentang membaca surah pendek pada 2 rakaat terakhir solat zuhur dan asar.
Oh, masih banyak lagi tentang bacaan solatnya. Oh, banyak lagi. Okay, نعم هذا والله تعالى أعلم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. Apabila ada kesalahan dan kesilapan itu murni datangnya daripada saya sendiri dan daripada syaitan. Apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Jika tadi soalan kurang apa ni, jawapan kurang memuaskan, nanti silakan boleh bertanya langsung dekat ni, dekat Is'alna tu dalam Facebook. Nanti tengok dalam buletin YT tu, nanti tengok ada halaman khusus untuk saling apa ni, untuk soal jawab. Nanti boleh tulis di situ lah. Ada linknya di situ. Dalam Is'alna tu dia telah ditulis linknya. Itu boleh masuk dan tulis soalan dia apa. Okey, aqul lakum jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.